kepada Encik Yusnizi. Terima kasih kerana meluangkan masa pada malam ini untuk bersama-sama kami menjayakan sesi temu bual ini. Saya akan memperkenalkan diri kami semua dulu. Saya selaku Fesi 1, Aisyah Umairah binti Zuridi dengan student ID TH21014. Saya selaku Fesi nombor 2, Nurul Masliana binti Zainal, student ID TH21008. Saya Putri Karunisha binti Arifin, student ID TJ22024. Saya Tengku Fatin Nurdina binti Tengku Nazhar, nombor ID TH21069. Saya Nufarahim binti Muhammad Zaidi dengan student ID TH21032. Saya Nur Syuhada binti Ghazali, student ID TH21056. Saya Syed Muhammad Nania bin Syed Syamsul Azhar, student ID TQ22019. Okey, kita orang dah memperkenalkan diri kita orang. Jadi kita orang nak untuk memperkenalkan diri bersama nama penuh dan juga tempat kelahiran Assalamualaikum semua. Nama saya Tuan Yusnizi bin Tuan Sukri, berasal dari negeri Serambi Mekah, Kelantan Darul Naim. Boleh kita orang tahu tak punya tahap pendidikan tertinggi setakat ini? Tahap pendidikan tertinggi saya setakat ni hanyalah first degree lah. Ijazah sarjana muda pendidikan sains. Okey, tahniah sir. Jadi maknanya sir ialah student bahagian sains lah? Ya. Yeah. Okey. Sir, boleh kita orang tahu tak sir merupakan graduan daripada universiti mana? Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum sir. Ya, Waalaikumsalam. Sir ada hasrat untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi? Ada. Lama lah, cuma ada sedikit kekangan lah. Tapi insyaAllah lah hasrat tu ada. Mungkin sebab sekarang ni bila dekat Gambang ni mungkin lokaliti lah jauh dengan ni. Saya berhasrat nak sambung kepada sarjana pendidikan lah. Tapi memandangkan pendidikan ni untuk universiti ada pendidikan ni jauh lah. UMP pun tak ada education. Jadi saya hold dulu lah slow-slow. InsyaAllah anak-anak dah besar sikit, insyaAllah saya akan sambung lagi. Jadi sebab saya tak sambung belajar lagi, apa pekerjaan saya yang sekarang? Pekerjaan saya sebagai seorang pendidik lah, pensyarah fizik di unit fizik Kolej Matrikulasi Pahang. Boleh saya tahu kenapa saya memilih pekerjaan yang sekarang? Ni memang dari kecil lah. Dari kecil masa sekolah rendah dulu memang cita-cita nak jadi cikgu lah dulu. So sekarang insyaAllah lah jadi cikgu atau pensyarah, tapi kalau ikut masa kecil dulu nak jadi pensyarah universiti. Tak tercapai lagi lah untuk buat masa ni. Tapi education tu memang saya punya ni lah, saya punya minat, saya punya passion lah. Education. Boleh saya tahu berapa lama dah menceburi pekerjaan saya sekarang dekat Kolej Matrikulasi Pahang tu? Dekat Kolej Matrikulasi Pahang baru lagi lah. Daripada habis je grad terus dapat kerja dekat Matrikulasi Pahang bermula 2007 sampailah sekarang 2007 sampai 2022. 15 tahun kot. Serba sedikit tentang latar belakang Tuan Yusnizi. Sekarang kita beralih kepada part B. Boleh Encik terangkan tentang apakah maksud etika dan peradaban? Okey.
yang saya tahu etika dan peradaban tu adalah satu disiplin atau peraturan yang menentukan sama ada sesuatu perbuatan tu baik ataupun buruk. Seterusnya, pada pendapat Encik, di manakah konsep etika dan peradaban boleh diterapkan? Pada pendapat saya, etika dan peradaban ni dia tak ada masa lah. Dia tak ada tempat. Benda ni tidak bertempat dan masa. Sebab benda ni saya rasa perlu dalam semua aspek. Tak kira tempat, tak kira masa, tak kira bila-bila. Sebab benda ni lah yang menjadikan kita ni, hidup kita ni lebih teratur, lebih sempurna, lebih terus maju ke hadapan. Sebab manusia ni fitrah dia dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Kita pun dibekalkan dengan Al-Quran sebagai panduan, sebagai agama Islam, sebagai panduan kita. Panduan tu satu macam peraturan lah untuk kita hidup dunia ni sebagai hidup yang lebih sempurna lah. Hakikatnya manusia ni memang ditakdirkan untuk mengisi kehidupan, melahirkan perubahan dan peradaban, di mana etika dan peradaban ni akan diguna pakai dan terus maju ke arah manusia yang paling sempurna. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah hubungan etnik yang baik dapat menyumbangkan kemajuan dalam etika dan peradaban masyarakat Malaysia? Masyarakat yang bersatu padu akan sentiasa menghormati antara satu sama lain. Hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum adalah kunci atau senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara kita dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Baik, seperti yang kita tahu, untuk mencapai negara yang maju, kita perlu ada masyarakat yang bersatu padu. Jadi pada pendapat Encik, apakah aktiviti atau cara yang kita boleh lakukan untuk mengekalkan kesepaduan masyarakat Malaysia? Okey, untuk kekalkan kesepaduan masyarakat ni sebenarnya tidak bergantung kepada kerajaan semata-mata lah. Pihak berkuasa atau pihak berwajib sebenarnya boleh lah. Antaranya dia boleh menganjurkan sambutan perayaan yang dihadiri oleh semua masyarakat. Sebelum ni pun kita pernah ada kongsi raya ataupun rumah terbuka seperti Raya Cina atau Taipusam atau lain-lain. Selain tu, benda ni pun boleh diterapkan di sekolah lah. Di sekolah, di taman-taman perumahan, di dalam aktiviti sukan, dalam rekreasi antara komuniti. Sebenarnya banyak lah. So masing-masing kena menggembleng tenaga, menggembleng usaha untuk menyatukan kesepaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum lah. Soalan terakhir dari saya, pada pendapat Cik, kenapa ada segelintir masyarakat Malaysia yang masih tidak menyanjungi etos nasional Malaysia seperti yang diviralkan di media masa? Antara sebabnya terdapat segelintir ni, segelintir pun segelintir kecil lah tapi bila diviralkan dia jadi seolah benda tu besar. Sebenarnya yang segelintir kecil ni mungkin dia tidak mempunyai semangat patriotisme, tak ada semangat patriotik, mungkin juga pengaruh media sosial. Sekarang ni semua benda mudah tersebar terutama yang benda yang tak elok lagi cepat tersebar. Tiada kesepakatan antara masyarakat Malaysia, mungkin sebab politik mungkin ahli politik juga tidak mempunyai budaya ataupun jati diri nasional dalam diri masing-masing. Selanjutnya Sir, boleh tak Sir ulaskan tentang bagaimana undang-undang dapat mengharmonikan masyarakat terutamanya di Malaysia ini yang berbilang kaum? Jadi undang-undang ni penting untuk membentuk etika dan peradaban lah. Kenapa? Sebab tujuan undang-undang adalah untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan menyediakan garis panduan agar masyarakat hidup aman dan harmonis serta bersatu padu. Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi dalam penyediaan ruang membentuk tapak imigrasi yang seterusnya menjadi wadah penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Jadi tapak integrasi adalah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak ataupun kumpulan masyarakat termasuk kepada etnik, agama dan parti politik serta badan kerajaan yang berbeza, etika dan tamadun bertemu dan cuba mencari kesepakatan secara aman dan harmoni.
Okey, boleh saya dapatkan pendapat Sir Yusnizi tentang apa itu cyberbully dan cara menanganinya? Okey yang saya faham ni cyberbully ni ialah tindakan macam mengugut, memalukan, menakut-nakutkan seseorang melalui medium elektronik Medium elektronik seperti SMS, chatting, email, Facebook, laman web sosial, telefon bimbit atau benda-benda yang ni lah yang elektronik yang ada tapi secara maya. Jadi dia berbeza sikit lah dengan yang bully yang tradisional, yang konvensional dulu. Kalau dulu face to face ataupun one to one. Tapi sebenarnya kalau bully yang cyberbully ni dia lebih meluas sebab kita tahu dunia internet ni dunia yang borderless, dunia yang global. Jadi dia tak ada tempoh masa. Kalau dulu bully yang tradisional mungkin berakhir dalam masa 1 minggu, 1 bulan. Tapi yang ni dia tak ada jarak masa dia boleh jadi. Mungkin 10 tahun lagi dia menyebabkan benda tu dia boleh repost balik. Mungkin 20 tahun lagi, mungkin sampai bila-bila lah. Dan dia tidak sekadar mungkin di satu tempat je, mungkin boleh pergi ke seluruh dunia, satu Malaysia, seantero dunia dan boleh membawa sebab-sebab yang sangat menakutkan lah. Sebentar juga pernah ada kes yang bunuh diri disebabkan oleh bully ni dah. Jadi ditanya tadi cara menangani bully ni antaranya kita kena bagi pendidikan. Terutamanya mungkin anak-anak kita pendidikan tentang keselamatan cyber. Seperti jangan dedahkan maklumat-maklumat sulit ataupun butiran-butiran peribadi. Jadi akses internet tu sekarang kita kena perhati. Kena perhati, kena tengok apa yang kita akses dan janganlah kita terlalu mudah mempercayai orang yang dalam media sosial ni. Jadi untuk soalan yang ke-8 pula, daripada pandangan Sir lah, apa yang Sir nampak dekat sekeliling mungkin taman perumahan ataupun di media masa, sejauh manakah semangat kesukarelaan dan diamalkan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia? Yang saya tengok semangat kesukarelaan yang diamalkan setakat ni di Malaysia ni sangat bagus lah. Sangat bagus, tak kira lah dari segi ada yang buat kesukarelaan dari segi collect duit, fund untuk nak belajar, untuk nak bagi orang susah ataupun masa banjir. Biasa kat gambar ni pun biasa berlaku banjir, pergi bersih rumah, sebab kalau kita nak harapkan kepada kerajaan semata-mata, nak kira pihak yang berkuasa kadang tak tercapai. Mungkin lambat, mungkin tak cukup kaki tangan. Jadi saya nampak macam satu yang bagus lah sebab sampai ada yang berebut-rebut untuk memberi bantuan. Termasuk dulu dekat rumah saya sendiri pun pernah ada kejadian tanah runtuh dekat dengan Gambang ni. Jadi berebut-rebut orang yang minta tolong. Yang datang menolong lah. Yang datang bantuan dari segi kewangan sikit. Ada yang bagi beras lah, ada yang bagi macam-macam sumbangan tak kira lah dari segi tenaga ataupun buah fikiran, macam-macam lah. Jadi pada saya sangat kagum dengan semangat yang ada dekat Malaysia ni walaupun kita berbilang kaum, tapi bila ada apa-apa je, ada masalah ke, ada apa-apa musibah, memang dia orang bersatu padu lah. Saya setuju, rakyat Malaysia sangat, orang kata semangat kesukarelaan mereka sangat tinggi dan kuat, boleh mengetepikan segala perbezaan kaum untuk menolong mangsa-mangsa yang memerlukan bantuan ni kan Sir. Jadi untuk soalan ke-6 pula, pendapat Sir lah tentang masyarakat hari ini masih mengutamakan etika dan peradaban atau tidak, dan boleh Sir jelaskan tak? Pada pendapat saya, nilai-nilai etika ni depan macam toleransi, hormat menghormati, bersatu padu, tanggungjawab ni sebenarnya masih lagi menjadi keutamaan masyarakat kita. Mungkin ada tu macam yang saya mention tadi, iaitu mungkin segelintir kecil saja yang mungkin dia dah tidak sangat lah. Tidak sangat. Jadi masih ada sikap toleransi masih diamalkan, dia adalah kunci kepada
keharmonian masyarakat bilangan Malaysia. Masyarakat Malaysia juga masih menghormati penganut agama lain. Walaupun kita sedia maklum bahawa agama Islam ni adalah agama persekutuan. Aktiviti sosial yang menyatukan masyarakat Melayu, Cina, India dan Bumi Putera juga masih diadakanlah, terutama di luar bandar. Sikap tanggungjawab yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia ni untuk menyertai kebajikan juga jelas kelihatan. Kesimpulannya, amalan dan etika peradaban ini masih penting kerana ia membantu membentuk keharmonian, kesejahteraan dan keamanan dan kehidupan masyarakat di Malaysia. Okey, untuk soalan terakhir, pendapat silakan. Kita kan orang Malaysia ni bukannya untuk menstabilkan negara, kita tak boleh harapkan kerajaan 100%. Kita sebagai rakyat sendiri perlu ada peranan kita sendiri. Jadi boleh terangkan tak apa peranan kita sebagai rakyat Malaysia dalam Okey, tu saya sangat setujulah. Sebab peranan kita tidak ada boleh nak mengharapkan kerajaan ataupun pihak berkuasa semata-mata lah. Dia bermula dengan kita sendirilah untuk membentuk negara yang sangat stabil. Dia angka utamalah adalah kita sendiri tu. Dalam diri kita, kita kena terapkan perpaduan yang erat antara kita satu sama lain lah. Bukan kata kita antara kita sama kaum aja, mungkin dengan kaum-kaum yang lain. Jadi perpaduan ni kita kena pasti sebagai satu elemen yang utama lah, yang penting untuk wujudkan masyarakat Malaysia yang unggul. Rakyat Malaysia kita tahu terdiri dari pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita perlukan perpaduan untuk memecahkan tembok tu. Tembok perbezaan kaum antara satu sama lain untuk membentuk perpaduan. Soalan kita yang terakhir tadi, maka berakhirlah temu bual kita pada sesi ini. Jadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Yusnizi atau dikenali sebagai Sir Yusnizi atas kesudian Tuan untuk menjadi responden dan meluangkan masa untuk temu bual ini.